Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladziina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini, hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Makasih kepada saudara pengurusi majlis, khususnya kepada barisan kepimpinan Perkim Perak khususnya dan umumnya khususnya Perkim Teluk Intan, khususnya kepada saf-saf kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kehadiran kepimpinan Perkim negeri dan juga daerah-daerah yang saya lihat di sini ialah selain daripada pengurusi negeri Perak, di sahabat saya yang berhormat Kapten Datuk Muhammad Najmuddin bin Ilyas, Datuk Haji Salahuddin. Alhamdulillah, lama sebenarnya Perak ni lama sangat saya telah sama ada tak dijemput ataupun saya tolak. Ada sebab-sebab kisah sikit, ya, kisah. Tapi bukan kerana toleh tarik, tak, yang salah faham pula. Ada masalah-masalah peribadi, ya, peribadi yang menyebabkan manusia ni standardlah dia ada agak merajuk dia, kan. Setelah dipujuk maka kita masuk balik. Sejarah tu ada, ya, terpampang di surat khabar Mingguan Malaysia, ya, tulisan Bollywood, tapi bukan orang Perkim dan bukan orang politik, ya, jangan salah faham. Bukan orang politik langsung tak terlibat, orang Perkim langsung tak terlibat, tapi terlibat yang sama indikator. Jadi mereka ada kuasa dalam negeri. Walaupun saya tidak dihalang dan dilarang, tak ada masalah, tapi kita rasa tak apalah, kita kendurkan diri di negeri Perak, kerana kita tahu ulama-ulama di Perak terlalu tebal dan terlalu banyak. Di Jabatan Agama sendiri bermula dengan pengarah. Tuan-tuan puan-puan beruntung, sebab Jabatan Agama Islam Perak ini atas titah Kebuah Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin mengatakan nakkan kepada PTA sebagai pengarah dan disokong sepenuhnya oleh Persatuan PTA Negeri Perak
iaitu pengarahnya adalah di kalangan para asatizah yang ada latar belakang agama. Dan alhamdulillah, negeri yang saya duduk sekarang ni pun, negeri Selangor pun sama juga, ya, titah kepada Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj nakkan biar bahagian agama ni orang yang ada ketokohan agama, latar belakangnya ada latar belakang agama, ya, sebagaimana kalau negeri Kelantan Duli Yang Maha Mulia Tuanku nakkan menteri besarnya ada background agama, tak kira lah apa benda pun nak agama. Jadi alhamdulillah, ya, itu lama saya selama, tapi sejak akhir ini lepas PKP saya beraktif kembali dan alhamdulillah. Jadi orang yang itu pun dah tak ada dah, ya, dah tak ada dah. Biasalah kadang-kadang kita ni dalam Perkim ni, apa mana Perkim? Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Saya dah lama dah tidak terlibat dengan dunia Perkim, pun sebab tak diundang. Terima kasih. Saya rasa berbelas tahun Perkim Perak telah memecah tradisi. Sebab saya melihatkan bila sebut Perkim ni, saya ingat Perkim ni, minta maaf cakap, baik kepada pendakwah selebriti, manusia dia sudah tidak lagi berada di telinga-telinga para pendakwah selebriti khususnya, ataupun YouTubers ataupun influencers yang mana tak tahu pasal apa. Maka tadi ucapan Datuk Pengurusi tadi memang menarik. Kita kena kaitkan balik Perkim dan masyarakat berpisah tiada. Itu yang paling asas sebenarnya yang ditubuhkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu nak melahirkan masyarakat yang sentiasa berkebajikan di antara satu sama lain. Itu hasrat kalau saya lihat kepada antara penubuhan Perkim, selain daripada untuk mengajak masyarakat Melayu khususnya dan umumnya kepada dunia dakwah tanpa sempadan kepada non-Muslim atau yang bukan Melayu khususnya, untuk memperkenalkan bahawasanya Islam ini guideline dia macam ini. Jadi menyebarkan, menyampaikan, menunjuk, membuktikan itu merupakan amalun soleh, merupakan amalan-amalan berkebajikan. Kebajikan ni bukan bermakna bagi duit. Orang mungkin faham Perkim ni tempat untuk bagi bantuan. Tak perlu Perkim, bantuan banyak. Kita ada Yadim, kita ada zakat dan sebagainya. Perkim ni kena buang. Macam mana Malay attitude atau Malay minded, asal nampak koperasi untuk tempat meminjam wang, maka buatlah koperasi apa pun 2-3 tahun, walaupun tak ditutup, tak dibubarkan. Ibarat kata gajah putih yang jauh dah tak nampak dah koperasi. Saya juga terlibat dengan dunia usahawan koperasi, ceramah untuk usahawan. Ni pun insya-Allah di Terengganu usahawan mara jemput untuk program team building dan sebagainya di Terengganu dengan peruntukan daripada usaha Kementerian Usahawan. Cuma saya nak terima ataupun tidak. Sebab apa? Saya terlibat dengan dunia pelaburan digital, kripto, seperti Litecoin, Bitcoin dan juga Ethereum, XRP, dan juga dengan bursa saham Kuala Lumpur. Walaupun tak sepenuhnya, saya arahkan anak saya nombor 3 handle benda ni 100%. Dan kita telah pergi ke Yayasan Ekonomi Negeri Terengganu, dijemput khas bersama sifu saya, Datuk Haji Asri, di bawah Asri Ahmad Academy, pergi bincang, sembang, dan semua duk nampak saham ini ialah ambil duit bagi kat kami labur. Tak, kita panggil, saya akan sebut tentang cash, KASH dalam dunia jati diri, ya, insan cemerlang Al-Falah. Bukan main-main perkara enteng yang Perdana Menteri Malaysia sekarang ni meletak kalimah Al-Falah itu
Bukan benda yang kata ambil letak. Dia ada research, ada kajian. Paling mudah kalau jati diri Al-Falah ialah tak ceramah banyak. Buka dalam surah Al-Mu'minun sampai ayat 11. Dan hujungnya ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus wa hum fiha khalidun. Itu antara ayat. Ya, saya tak reti nak buat tip-tip top-top, tak reti. Ya kan? Saya tak pandai. Ya, tip-tip top-top mungkin Datuk Salahuddin dia pandai lah kot. Orang lama ni, dia banyak alam Datuk Salahuddin ni. Zaman dia, zaman lepas tu dan zaman kami dan zaman cucu cicit dia. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada Datuk yang diamanahkan sebagai naib pengurusi Perkim. Tak apa, naib pengurusi AJK, jangan rasa kecil hati. Aku ni AJK je. Tak boleh. Itu manusia yang al-bahlul wa tolul. Jangan begitu. AJK perempuan kata apa? Kami ni muslimat Perkim je. Kami tak boleh. Tak. Sebab nama, faham, objektif nama ialah pertubuhan kebajikan. Al-birru wa taqwa, ini moto kepada Perkim, iaitu mengajak manusia buat baik, dan bila buat baik automatik jadi takwa pada Allah. Betul atau tidak? Ini buat baik ini penting dalam hidup kita. Once upon a time, sahabat Nabi datang jumpa Nabi, tanya Nabi tentang amalan. Nabi kata apa? Nabi sebut pada ittaqillaha haitsuma kunta. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi. Sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku beberapa perkara untuk aku jadi manusia yang baik. Firstly, mula-mula Nabi kata apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Orang Perkim kalau pegang moto ni, insya-Allah jangan risau. Yang pertama, Allah pesan ni, sahabat datang jumpa Nabi. Bukan Nabi ceramah. Sahabat datang jumpa Nabi. Apa maksud dia? Nak jadi orang buat baik ni, dia kena bertanya apa kebaikan yang dia boleh buat. Sebab Perkim atau kita sebagai penkhidmat, YB disebenarkan yang berhormat, itu jadi sombong kadang-kadang. Tapi YB ni asalnya yang berkhidmat. Dia wakil rakyat, bukan wakil kerajaan. Tapi kalau exco, dia wakil kerajaan, dia wakil rakyat. Sebab itu, menjadi wakil rakyat ni, apa masalah rakyat, YB kena pertahankan. Kerajaan ke, pembangkang ke, itu tugas wakil rakyat. Yang berhormat sebut apa ni? Haji Datuk Salahuddin. Wakil rakyat kan? Wakil rakyat. Ni contoh dia. Yang berhormat, tak perasan tadi. Yang berhormat wakil rakyat. Kalau exco, dia buat dasar dia. Executive Council, exco ringkasan dia. Dia pun buat dasar. Kemudian dasar ini dibincang sama semua yang berhormat, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan masing-masing. Kalau sini mungkin kita katakan Siti Awan contoh, atau Manjung contoh. Maka dibincang sama-sama. Dan dasar ini pula bila bincang, kalau tidak bertepatan dengan rakyat setempat, maka YB kena objection walau dalam satu parti. Sebab apa? Hidup berkebajikan ni macam tu. Sebab tu Nabi pesan kat sahabat, ittaqillah haitsuma kunta. Kamu kena takut Allah di mana saja kamu berada. Kaedah takut Allah di mana saja kamu berada. Dan Allah pesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Dibawa ke mana-mana. Takwa tak perlu buru dalam beg. Takwa tak perlu timbang dengan kilo nak kapal terbang kalau nak pergi ke mana-mana. Hong Kong, London, New York, Japan, Korea. Takwa ni tak perlu bawa dengan beg, timbang pun tak bayar. Timbang takwa ni dalam tidur pun dia ada sekali. Di mana? Kerana dia berada dalam hati manusia. Nabi sebut at-taqwa hahuna 3 times. 3 kali at-taqwa hahuna. Fa asyara ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam 3 marratin. Tunjuk, isyaratkan 3 kali dekat dada. Mana dalam dada itu ada taqwa. So wherever kita pergi, ni jati diri yang antara kita sebut apa dia? Ialah
takwa kepada Allah. Platform which level you are, duduklah tahap mana sekalipun, imam besar, imam kecil, imam satu, imam dua, imam tiga, jangan culas waktu. Kalau kerja engkau hari itu hari Selasa Rabu, mesti ada 10 waktu. Jangan culas. Subuh tak datang, Zuhur sibuk kerja peribadi, bagi kuliah ceramah tanpa izin. Ada. Saya 8 tahun imam Kuala Selangor. Sampai Kuala Selangor, lepas jabatan tersegar nampak kubur besar tu. Saya imam 1998 to 2016. Jadi naib khadi 1998 sampai 2016, lebih kurang hampir dekat 18 tahun. Saya berhenti jadi imam 8 tahun, orang besar jajahan terkejut. Jumpa pengajar kenapa? Sebab saya kata, saya tak boleh dah jadi imam sebab saya busy. Sebab kalimah takut Allah kena ada. Jadi cikgu pagi mengajar, petang goreng pisang sampai pukul 10 malam. Besok lemah dan lemau mengajar budak. Tosok bohong. Kalau tidak, takkan orang panggil saya ceramah untuk guru masalah kat KPM. Mereka saya mengajar, tak buat. Weekly tak buat. Monthly tak buat. Quarterly tak buat. Half yearly tak buat. Yearly itu tolak cerita bincang bersama dengan kelab guru. Ini contoh. Saya kata dekat seorang anggota polis nak naik pangkat tak mau sebab kena tukar tempat lain. Sebab dia bisnes ikan bakar. Saya kata bang, hari ni kenduri cucu dia kahwin. Cucu dia kahwin pula. Tahnik cucu dia. Dia jemput saya, dia kata mak tak boleh pergi. Bukan tahnik, akikah. Cucu dia belah mulut, saya pergi bawah ni. Bang, rasa-rasa bang kalau tembok pun tak kena takut. Kata kurang ajar untuk ustaz dia. Kami orang Kedah kan, dia orang Kedah walaupun dia di Selangor. Alhamdulillah. Dia kata bang berhentilah bang. Bagi orang lain lah pangkat tak nak naik, nak duduk sini saja. Perkembangan tak berlaku. Kau duduk lama satu tempat. Cikgu mengajar kat sekolah tu 30 tahun tak pindah. 15 tahun tak pindah-pindah. Ini polisi. Siapa-siapa pun. Tambah pula, bini pun mengajar situ, lelaki mengajar situ, nenek situ juga. Bila mati seorang, 3 hilang. Habis tu polisi baru tak dibenarkan. Kalau pengetua tu lelaki dia, suami dia, maka cikgu tu, isteri dia kena pindah tempat lain. Betul atau tidak? Yang saya bercakap ni study, bukan main tangkap-tangkap muat. Ya, 30 tahun berceramah. Sama bawa ni dengan satu jabatan perisikan. Rahsialah sekian apa? Ada 1 lebih. 3 jam. 1,5 jam break. 1,5 jam break. Tentang bayangkan tengok. Dia kata apa? Kami nak tangkap orang kami ada masalah. Maka kami kena bincang dengan 3 organisasi yang besar. SPRM, Immigration ataupun Custom, sekali lah tu, dan PDRM. Baru ni dibatangkap 37 orang penguasa yang ditangkap, duit bersama ada 1.2 juta dengan jam Rolexnya, yang pangkatnya pangkat besar-besar ada, kecil-kecil ada. Sebab apa agak-agak? Sebab apa agak-agak? Sebab uske del ke andar bahut kharab ho gaya. Del to pagal hai. Apa maksud dia? Maksud dia, hati tu bila dah rosak, yang halal yang haram pun dah tak kenal. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffin sebut. Kita ni buat jahat banyak sangat, dengar ceramah pun dia tak masuk. Yes. Berapa ramai dengar ceramah saya ni hari-hari. Malam ni video, lusa di Kuala Lumpur, Khamis ni di Terengganu, Jumaat Terengganu, ceramah. Tapi kami tak perlu tanya berapa ramai boleh berubah. Itu pendakwah, itu penceramah. Kami bukan cikgu. Cikgu dia ada statistik dia.
Kenapa quarterly melemah? So how to upgrade budak-budak punya otak? Sekian. Buat itu panggil ceramah gedebuk. Itu cikgu kerja teruk pada pendakwah. Lepas tu perkim, kalau benda bukan perkim punya kerja, jangan nak kalut. Ini sibuk sangat. Perkim Pertubuhan Kebajikan Islam. Faham tak tu? Kan? Kalau nak perkim, perkilah cara perkim. Jangan terlalu dipolitikkan perkim. Jangan terlalu orang kata apa? Tapi bukan kata tolak politik, jangan salah faham. Jangan sampai mereka settle dalam perkim ini ada yang A, ada yang B. Tapi ingat, kita bukan nama politik. Perkim tak boleh merintah Perak. Yang boleh mengatakan Perak ialah yang sah ni apa dia? Itulah PH, PN, dua-duanya. Perkim tak ada. Jangan digata pula Datuk Salahuddin buat pula parti bebas nama Perkim. Maka Datuk Salahuddin kena tarik diri letak jawatan. Itu standard. Nilai takut pada Allah tu. Kena understanding about apa dia organisasi ni. Contoh. Kalau jadi cikgu, jadilah betul-betul. Kalau nak meniaga, separate masa bagi elok. Jangan pukul 3 petang, bini kau tunggu dekat masjid, kau balik bersekolah, bini kau bawa van-vanet, kau pergi kata kancik kau, kata mana Mayvi kau dekat masjid. Dalam pakai buta je percuma. Naik van-vanet, pergi meniaga, pukul 3.30 sampai pukul 10 malam. Kau ni cikgu ke kau ni businessman? Asal kena konon part time kepada otak begitu. Nampak tak? Macam perkim juga. Kalau nak bisnes silakan, tapi jangan sampai mereka perkim nampak ekonomi je, sedangkan program kebajikan dah tak nampak dah. Sebab apa? Ni ada nilai. Value kita kena faham. Kadang-kadang duduk dalam parti tak faham tugas parti. Duduk dalam apa nama sekian-sekian tak faham tugas apa dia. Contohlah, kau jadi imam kau kena faham. Kau jadi Bilal kena faham jadi Bilal. Bilal tak ada kualiti azan. Kerja 15 tahun, belajarlah pergi kursus Bilal. Macam mana azan maghrib, azan isyak, azan subuh, azan zuhur, azan asar. Sebab apa? Sebab no jati diri. Malah kita buat perensahawan, panggil sahawan-sahawan kecil, mai kursus dekat Fama, dekat Marli. Dia hantar apa? Dia hantar staf dia. Kita kata jangan ada bisnes kerepek, apa ni, kerbi, kerdek, tu nama ringkasan. Kerkun, kerdak, kerka. Apa dia? Kerepek nangka, kerka. Kerepek keledek, kerdek. Kerepek cempedak, kerdak. Tu. Lah zaman duk gila macam Indo tu. Semua ada buang pasal penuh. Tak apalah Indonesia dah faham. Ni kita nak didik supaya jadi bahasa ringkas. Keluarlah gorpis cheese, goreng pisang cheese. Gerdak, goreng cerbedak. Gorkun, ingatkan macam tablik gorkun tu. Rupanya gorkun goreng sukun. Nampak tak? Gorcang, goreng kacang. Allah. Gordang, goreng udang. Naik penin. So nak beritahu sahabat-sahabat tuan sekalian, dalam bab ini, kalau kamu nak berniaga, buat cara berniaga. Nak jadi imam, cara imam. Nak jadi yang berhormat, cara yang berhormat. Nak jadi pengarah, cara pengarah. Nak jadi wabi, cara wabi. Nak jadi pekim, cara wabi. Dia mesti ada guideline, betul atau tidak? Lepas tu nilai jati diri insan apa cemerlang al-falah ialah faktor utama apa dia? Kemana saja kita berada, ingat tanggungjawab kita. Macam yang Datuk sebut cerita tadi ni. Ya, cerita tu dah lama dah. Tapi pengalaman tu agak cantik. Sebut Ustaz Hasan tak habis-habis. Ustaz Hasan tadi apa? Ustaz Arifin. Mana Ustaz Arifin balik dah apa? Tak tahu. Sebut Ustaz Arifin. Sebab apa? Bila manusia tu ada nilai diri, jati diri maksud dia ketulinan diri manusia itu sendiri, itu tulin. Maksud dia tak ada kotor. Tu asal dia.
Bila ditelan benda kotor, pada saya ni, pada saya lah, buah yang lalu tu adalah halal. Luqatah dia panggil dalam bahasa Arab. Hukum fiqh, buah temikai atau buah limau nampak jatuh berjalan, kalau nak buat iklan hancur, boleh ambil makan, tak masalah, tak berdosa pun. Tapi kalau barang kemas nampak kereta tepi jalan, jangan pergi ambil. Itu kurang ajar namanya. Ya, ini asal dia. Cuma nak jaga dia ni orang yang soleh, yang terlalu ihtiyat dia kuat, hati-hati dia hebat, nilai takwa dia kuat. Dia kata apa salah lah, manalah tahu, gambaran, manalah tahu buah ini hanya sebiji itu yang dekat pokok. Nampak tak? Lepas tu dia pegang sebarang keberangkalian. Itu mungkin. Barangkalilah buah ni, sebiji ni yang dekat pokok tu, jatuh-jatuh ku makan pula. Itu keberangkalian yang ada satu kemungkinan. Kalau dia tak minta maaf, tak apa. Sebab buah ceri sebiji jatuh berjalan, ambil makan tak masalah. Buah timikai sebiji main mana timikai ni pecah dah, kita pun boleh makan, korek tak masalah. Kata dia fake dalam bab luqatah ni, harta-harta yang gugur, yang jatuh tepi jalan tu boleh ambil tak masalah. Macam buah kerajaan, rumah tu pagar tanah kerajaan, yang jatuh sebelah pagar kerajaan tu makan je lah. Jangan kopi khabat dalam rumah orang tua tu. Ingat tak, kita kan suka tanam pokok mempelam tepi rumah. Kalau orang ambil, jangan kata hak kita, wala you tanam fake pokok pun kena faham. Ingat tak, dah duduk rumah taman tak sedar diri, tanam pokok balak terus. Tanam pokok muatan, perasan tak? Batu parking tengah-tengah jalan. Sebab apa? Sebab pokok ada 2 batang. Bila tegur, marah. Sebenarnya kerajaan tak perlu minta izin pun, cantah je, ni tanah kerajaan, ni reserve. Tapi kita pihak berkuasa ni, dia buat dulu baru cegah. Patut cegah sebelum buat. Ini kelemahan kita pula segi penguasaan. Ni jati diri kan. Betul tak betul? You tanam pokok betik antara pagar, musnahlah divider pokok betik tak boleh tanam depan rumah. Dia merosakkan longkang, termasuk pokok mempelam sebenarnya. Jenis bodoh tak nak belajar tanam pokok apa bagus, dia pakai tanamnya. Yang paling teruk tanam pokok derian terus. Habis musnah kata orang sebelah derian tu, dia kata kawan. Tanam ni divider, ni blok, rumah teres, intermediate, bukan corner lot, tempat end lot. Tengah ada bahagi kan. Dia tanam pula pokok sekian. Pokok mempelam. Daun mempelam jatuh rumah sebelah. Dia tak pergi tuntut. Tapi buah mempelam jatuh, kau nampak tak mempelam jatuh? Sepatut mana-mana mempelam, jatuh rumah sebelah, dia kena pegang dah. Skrip dia, halal. Sebab tu nak bagi tahu nilai sentimental value tentang of taqwa. Kalau betul-betul hayati, benda ni memang cukup detail, spesifik. Banyak nak kata orang buat laju haram celaku semua. Ketua pengarah yang baru ni orang anak Bukit, orang Kedah. Masa dia TKP baru ni, bulan puasa baru ni, saya ceramah depan dia sambutan JPJ 78 ke 78. Datuk Aidit baru dapat Datuk. Saya visit dia, insya-Allah Datuk umur 48 tahun, New Australia, dah TKP dah nombor 1. Insya-Allah jadi KP. Baru saya pun tak tahu jadi KP. Maklumat datang orang CBJ lain Ustaz. Tak congratulation ke Tuan Aidit? Kenapa? Dah jadi KP dah. Okey. Saya bagi dia 3 benda Datuk. Masuk 4. Dia semua ni nilai jati diri orang buat kereta. Yang pertama apa dia? Hormati. Yang ketiga apa dia? Hati-hati. Yang ketiga apa dia? Hormati, hati-hati, hemah. Ish, kebetulan saya ni Ish Haslin. Bini aku Hawa. Anak aku Huzaifah, Hanzalah, Harithah, Humaimah, Hazim, Hadilah, Hatim. Cucu aku pula Hanisah, nombor 2 Hafsah.
Nombor 3 Harras. Nombor 4 yang baru keluar baru ni 12 hari. InsyaAllah 20 bulan buat akikah kat dia. Namanya apa dah? Hasya Afiyah. Oh kan. Jadi H saya ambil nilai A ni. A pertama apa dia? Naik kereta buat ke jalan raya, nilai takwa tu ada kena pecahan daripada dia. Ada 4 H. H kena bersamaan. 3 paling besar apa dia? Naik kereta kena budaya, hormat Yang kedua hatiha. Yang ketiga hemah. Sama juga jadi apa? Ni jalan raya. Aset pun tak rosak. Tengok 2 hari lepas trailer. Saya pun pening kepala dengan driver trailer ni. Dia bawa laju daripada seberang jalan. Dia langgar di pedal lenyek. Dia langgar orang. Tu hak gila tu hak kat Terengganu tu. Nanya kawan tu dah lah anak lelaki seorang tu. Alasan mental. Dia pengen senang ke bunuh orang. Kita bawa kawan pergi buru dalam hutan. Dekat apa nama tu? Hutan apa nama tu? Banding, Tasik Banding. Kan? Pam! Tembak. Kawan kita tertembak dengan kita. Apa hukum dia? Silap hari bilang hukum mati. Saya tengok banyak kes di Malaysia, pemandu yang langgar orang, bunuh orang, sengaja atau tidak, hukum qisas kena berjalan. Ibu-ibu kena sokong benda ni. Dekat Malaysia ni kadang bunuh orang mati 2 tahun. Lesen digantung 10 tahun. Untuk apa? Kawan tu mati laki, mati anak. Ni contoh. Lepas tu dia kata, dari penguasaan kita pun nilai jati diri pun sudah hilang. Sorry to say. Sebab tu bawa kereta kena hemah, berhati-hati, kena hormat orang. Ini jalan kampung, berhemah. Kenapa dia? Mana tahu jalan kampung, tiba-tiba budak lintas. Ini contoh. Baru hujungnya harmoni jalan raya, harmoni pemandu, harmoni pengguna, harmoni aset, harmoni harta kerajaan, jalan raya dan sebagainya. Ini contoh. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Lepas tu gambaran-gambaran saya bagi ni, bila Nabi kata dekat sahabat, takutlah Allah. Takut Allah ni bukan astagfirullah je. Takut Allah ni bukan sekadar kata kita pergi semayang, tak. Takut Allah semua macam orang sebut bang. Kan ni duk sibuk ceramah tentang apa tu? Allah ya Rasul dia panggil apa? Integriti. Orang duk faham integriti ialah rasuah, tak. Ya Datuk kefahaman kita Datuk, integriti ni bukan rasuah. Integriti saya berceramah 2 jam 45 minit di sebuah kementerian. Tajuk dia apa dia? 1 jam berapa ringgit? Saya nak minta, saya tak sebut perkim tau. Tapi orang perkim faham sendirilah. Kan? Rasa ya Allah, ya Allah. Ni. Saya tak kena hentam perkim pula. Perkim nyebut aku. Tapi kena faham lah. Maksud dia, hidup bersatuan bukan kerana nak happy-happy duduk sono. Siapa pegang jawatan ni berat kak oi. Wallahi berat. Bawa ni Persatuan Anak Perak, Lembah Kelang Lantik Esko. Saya dah tak sign borang tu. Dia kata sign sebelum 30 Ogos. Tiba-tiba 2 hari lepas telefon Ustaz, Tuanku Nazrin serta Nazrin akan join makan malam di Royal Cholan. So kita pilih Ustaz sebagai Esko untuk baca doa. Saya kata pasal bila aku setuju. Betul, tolonglah Ustaz, kata dia, bla bla bla. Baca doa je kata dia. Tapi saya telah attend mesyuarat. Saya tak nak pegang jawatan. Saya nak jadi ahli biasa. Sebab tanggungjawab berat tuan-tuan. Sebab tu, kalau nak fikir masuk pilihan raya, yang berhormat, Datuk, dah lama aku ambil. Lainlah orang tua tadi tu. Datuk Nyanyi dia minat. Dia minat. Saya pula minat cakap. Saya tak minat rumah-rumah saya yang berhormat bil elektrik tak bayar lagi nak buat geno ni. Aku tak tahu lah.
Nah, yang berhormat darat mak ko sakit nak pergi hospital dadak duit. Mari blokir bertam bela-bela selama hijau. Kan? Saya tak boleh macam tu. Saya nak buat apa? Saya ceramah aja. Janganlah kau nak jadi penceramah, kau nak jadi politik. Tak payah, pilih satu je. Nampak tak? Ni contoh nak bagi tahu. Sebab takut tak berjalan tanggungjawab. Kan Nabi sebut apa dia? Manusia jenis gila jawatan ke ramai akhir zaman. Semua nak pegang. Pengurusi WDP pun dia, penasihat ibu tunggal pun dia, penanak yatim pun dia, semua dia. Macam makhluk lain tak ada kat bumi Perak ni dah. Ni contoh lah, minta maaf lah, janganlah kecil hati pula. Berseluruh aja, itu pun nak koyak. Faham tak faham dengan? Jadi contoh, ukur baju di badan? Tak, di kedai baju lah. Alurih benda sangat ukur baju. Nak ukur baju macam mana? Meter pun tak ada. Pi kedai baju, ukur lah. Maksud dia, kalau you ukur baju badan sendiri, maksud apa dia? You tak nampak. You tak nampak. You rasa you ego. Saya nak olah masuk tu. Ukur baju tempat dia lah. Melainkan kalau kau tu memang tailor. Saya tak pernah ukur baju badan sendiri. Saya pergi typing Abdul Wahab Bacik tailor tu. Kemudian typing tu. Baju saya buat ni sejak 2011 lagi. 13 tahun dah dengan dia. Kualiti. Ini dak ni Imam Muda Ashraf Tajah. Ini selok dia punya. Orang badan macam saya ni, jenis makan lebih ni, dia beli seluar apa kat supermarket, pakai duduk-duduk, habis bulu terkeluar. Spender nampak koyak. Suka aku. Kan dia ketat macam ni, selesa ikut design apa kita nak. Dia kata Jai, buat baju seluar tu dah ada ukuran, saya tak nak dia design, buat je. Yang penting saya ada jubah, sebab saya jenis tak suka pakai baju bubuh dalam. Saya jenis manusia makhluk memang meluat kalau bubuh baju dalam. Tak suka sangat. Kalau bubuh tu kena terpaksa lah tu. Sebab tu saya tali pinggang ni. Ni tak tali pinggang ni. Menyampah sebab apa? Naik kapal terbang kena cabut. Cabut. Zip pula tak bubuh. Dia turun dengan spender, menjerit polis bantuan tu. Gitu. Nanti kejut dia. Lah senang. Buah kata ada buah klip ni, buah batin sikit ni. Nampak kan? Kacip ada 2 lubang. Satunya butang, satunya kacip tu zip. Tak payahlah. Ni betul marah-marah dekat budak yang suruh buka dia pegang. Macam orang buka dia marah. Kau tak tahu ke mangkuk? Tali pinggang kena buka. Dia dah marah ke waktu dia kata, bang, dah undang-undang tu bang. Dia tengok, ustaz, malu dia. Aku geram betul lah suka komen dalam tempat ni. Mulut sini orang Kedah kata jahat sikit. Benda tak betul kusang dalam depan. Tak maaf cakap. Contoh dia, orang isap rokok. Saya duk program Mulut Nabi, depa duk kasidah lu tu. Wah ya hana wah. Dipersilakan Ustaz Asrin naik tausiah 15 minit bagi syarat dah. Tengah duk cakap ni, si berokok saya ni memang anti asap. Pasif rokok lebih bahaya daripada yang isap rokok betul. Ibu angkat kami orang Kelantan, paru-paru dia terbakar, doktor kata, "Mak cik isap rokok ah." Kenapa paru-parunya? Suami dia isap rokok. Walaupun suami dia meninggal dulu, dia hidup lagi. Berat, suami isap rokok, isteri dia, cuba cek paru elok. Cuma tak kena sakit je. Kalau kena sakit bagi lelah alamat-alamat ni, kita tengok ya Allah, paru-paru dia teruk. Kan? Masa saya kuliah, saya bukan marah isap rokok tu. Tak apa, ini nak isap-isap lah. Kan? Di Perak tu ni makruh kot. Kan? Makruh. Tapi time saya ceramah, dia isap rokok. Dia orang yang baru selawat, dia tahu tak hukum berusak rokok tu Nabi benci. Kau baru puji Nabi, kau isap rokok di pentas selawat. Walau di belakang aku. Saya kata, "Hei! Aku bukan isap belakang ni, jatuh ke hoi tu." Tapi lebih kurang kami adik-beradik. Siapa isap rokok ni? Kita duduk ceramah, dia bercakap. Ni.
Ni pengajar tolong tengok suruh padang rokok sekarang juga. Saya tak peduli serbam sampai mana. Itu mulut saya. Hilang berokok. Saya kata, sahabat-sahabat, ini majlis selawat. Isap rokok ni di taman perkuburan pun tak boleh tau. Ya. Kalau orang makan bawang macam Arab tu masuk masjid, Nabi hala keluar. Ni nak cerita ni. Nilai manusia. Saya tegur, saya kata apa? Jangan isap rokok. Lepas ni nak isap lah. Nak isap besi ke, nak isap apa ke isap. Jilat tiang-tiang gol tu tak apa. Ni contoh main bola. Budak-budak main bola. Saya warning. Kau nak main bola ke isap rokok. Bukan saya kata haram isap rokok. Saya tak buat benda tu. Dia kata hormatilah setempat. Kau ni sokok macam Astro, pengendak Astro, dia ada satu laman khas Astro tu, tutup tapi dia buka. Semua dalam bisa sokok. Bisa ah? Tak masalah. Tapi dalam kawasan Nekon tak boleh sokok. Ini contoh dia gitu. Jadi ibu-ibu, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik kepada apa sebut tadi lah, iaitu takutlah Allah di mana sahaja kita berada. Kena pegang nilai tanggungjawab sebagai orang pergi menghantar ni lah. Berapa kampar ke tapah tadi ni? Kampar. Kampar, insya-Allah. Jangan hanya seronok kerana dapat buka cawangan baru. Tak. Tidak ada seronok dalam berpersatuan. Nama persatuan pertubuhan ni mana ada kesatuan, muafaqah atau permuafakatan. Jangan ada rasa seronok kita pegang persatuan. Sebab tanggungjawab bukan benda seronok. Tapi nilai Tuhan bagi kalau kita amanah dengan tanggungjawab kita ni, ada unsur takwa pada Allah dalam melaksanakan kerja. Seronok kat mana? Kubur. Seronok kat mana? Dalam kubur. Tuan-tuan bagi duit kat dunia ni, dia tak seronok. Habis duit aku. Nak kutip derma tadi ni, berapa ramai yang boleh bagi? Sebab apa? Mana ada orang seronok derma? Iya. Mana ada seronok derma? Bagi derma. Saya pernah ceramah dekat Pulau Pinang, malam tu dapat 48,000. Saya ingat lagi. Ada seorang makcik tu dah berumur lah, berusia dah. Dia buat mari kelongsong. Ustaz tu ingat, yang nyebut tu ingatkan itu adalah duit siling. Dia kata, Ustaz, hati-hati itu mas arwah suami bagi. Ustaz ni pun telefon buat laporan kat saya nak tahu jumlah. Dia kata, Syekh, ada seutas gelang yang besar. Begini, kau daripada Penang, kau pergi jumpa Tuan Haji Syaiful bin Haji Syukri, pemilik Hajah Halijah Emas dengan petani tu. He's my best friend. Aku tak dapat komisen dengan salah faham. Kau pergi hantar kat dia. Saya pun call Haji Syaiful, buat yang terbaik. Ini kebaikan umat. Haji Syaiful kata apa? Ustaz, saya tak potong. Bahkan saya tambah lagi. Kalau orang tu berani bagi gelang, takkan saya tak berani potong. Maksud dia kan bila kita gelang, kan mungkin datin-datin ibu-ibu kan pergi jaga gelang, kan dia potong kan upah, betul tak? Betul tak? Susut nilai ada. Itu bukan nilai bergram tak? Susut nilai dia kira-kira RM20, RM70, contohlah, ikut gram. Dan Ustaz, kalau ibu tu sanggup bagi emas gelang, takkan saya sanggup tak potong. Saya tambah lagi. Kak, hari ni makcik tu sedang bersukaria di mana? Di kubur. Lepas bagi gelang, nilai RM18,000. Ustaz ni buat jambatan. Orang kampung bising sebab kacau orang kampung punya tempat. Ni mentaliti orang kampung buat sekolah. Orang ramai lalu macam becok kawasan dia. Oh, dia macam demonstrasi marah. Sekarang ni soalan yang dia buat tu orang kampung boleh rasa. Ni generasi orang tua-tua. Gunakan anak jadi samsing.
Mai serang sekolah. Perangai bangsa kita. Minta maaf cakap, saya mengalami benda ni. Orang kampung ludah muka ustaz. Akhir dia mati perutnya busung. Ustaz dia kata, demi Allah saya tak buat apa benda. Demi Allah saya tak buat, tak main hajat pun. Muka Nabi kena ludah beratus kali, saya baru sekali ayah awak. Anak dia mari, bukan nak menyerang. Minta tolong pergi ke rumah dia, maafkan ayah dia. Dia kata saya tak buat apa-apa, demi Allah, wallahi. Tak apalah ustaz, kata dia, tolonglah baca-baca sikit. Dia pergi baca-baca lebih kurang, duduk besok, ayah dia meninggal dunia. Ni bangsa kita macam tu. Lepas tu kita nak perubahan, kemajuan ekonomi, pembangunan dalam Malaysia ni pun, ingat senang nak terima. Contoh. Jadi nak beritahu dalam bahasa mudahnya, apa sebut dia lupa pula dah. Ingat tak? Sebelum contoh apa tadi? Apa? Perkim? Apa tu? Saya sebut apa tadi? Lupa belakang dah. Nak test market je ni. Apa? Jadi makcik ni duduk dalam kubur, kami yakin dia bukan orang yang ada nama. Hari ni orang kampung boleh shortcut redah sekolah pergi kampung. Kalau mai kat belakang jauh. Kerana jambatan tu harga lebih kurang 25,000, kami tambah sikit 7,000, tapi dalam bahasa kasar 80% duit makcik tu. Ibu-ibu bayangkan, anak-anak bala mak dermong apa mai ayah tu. Ni anak-anak ni jenis gondrong ni. Mak ni ayah tak kesian ke ayah, tak kenal ayah apa derma ni mai Penang. Apa minum mak begitu? Betul. Kan? Mak dah diam, tak apalah. Aku mati ni pambik juga. Daripada pambik biar aku derma tu dia. Anak-anak pun tak teringin, anak pun senang. Tapi anak-anak terkejut. Sebab apa? Sebab itu kata. Dia kata apa? Dia kata, hak yang kita sayang lah kita kena derma. Betul juga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Oi, akidah makcik ni bagus betul. Bukan senang tuan-tuan. Nak bagi. Ada seorang tanah nak beli sebelah 5 ekar. Oi, dia punya mak dia, adik-beradik dia, tak nak jual. Tak nak. Ustaz ni nak buat hajat. Ya Allah, lembutkanlah hati pemilik tanah ni. Ya Allah, kami bukan nak ambil free, kami nak beli, nak besarkan pondok. Alhamdulillah, lepas tu mak dia telefon, Ustaz, boleh tak makcik nak jumpa? Dia bekas cikgu. Suami dia orang berharta lah, tanah banyak. Jumpa gini lah Ustaz. Ustaz nak ambil tanah tu, ambil lah. Berapa? Tak payah tanya berapa. Nanti kita pejabat tanah, saya nak wakafkan semua tanah tu kat Ustaz atas nama sekolah. Ya Allah, menangis sahabat saya. Sebelum ni dia langkah mayat lah apa benda kan. Hari ni makcik tu dah meninggal dah. Dia punya masjid kita buat baru ni, macam surau lah besar. Nilai dia lebih kurang hampir dekat 2 juta lebih. Atas tanah dia kita buh nama, gabungan nama dia dengan lelaki dia. Dan dia dalam kubur yang cerita banyak lah. Saya pergi ceramah, pergi kuliah, nak murid semayang, baca Quran dalam tu. Allah, baru seronok. Kalau derma duit kita tak seronok. Sebab apa? Kalau gaji 1,000 bagi 200, tinggal apa? Muka moyok macam sibuk babi. Ceramah derma. Ceramah kita tengok wayang. Dia bagi
Nyamah dengar. Siapa Allah tegur? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan perkataan yang menyakitkan. Derma. Saya ceramah derma. Derma kilat, derma peti semua dekat dia. Bunyi. Sebab benda tu duit. Tapi nilai seronok, bila ada nilai takwa, 1000 gaji, tolak 200, tinggal 800. Tak. Mungkin tinggal 80,000. Lepas tu rahsia, the power of sedekah. Tapi bagi dasar apa? Takwa. Nabi pesan. Yang kedua yang Nabi sebut pada wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hidup kita ada nilai takwa ni. Kamu buatlah benda baik yang kita yakin benda baik itu, kata Nabi, boleh memadamkan dosa dan kejahatan. Allahu Akbar. Jangan bertobat tapi masih